Okey, hari ini kita tengok praktiskan diri 3.2b dari buku teks muka surat 77. Okey, adakah hujah di bawah sah dan munasabah? Sekiranya tidak, berikan justifikasi anda. Okey, kita diberi nombor 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. So, ini ialah apa? Ini adalah gandaan 5. Okey, jadi soalan pertama ini, premis 1, semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Okey, ini adalah gandaan 5. Kalau gandaan 10 ialah 10, 20, 30, 40, 50 dan sebagainya. Okey, dari sini diberi premis 2, 35 ialah gandaan 5. Okey, ya tak? 35 muncul dalam gandaan 5 ini? Ya, di hujung sini. Okey, jadi kalau lihat pada kesimpulan sini, dia kata 35 ialah gandaan 10. Okey, so pertama, kita nak tentukan kesahan hujah diktatif ini. Jadi, kita ingat balik apa itu kesahan. Ingat lagi tak? Kalau tak ingat, tak apa, kita sama-sama tengok balik. Okey, hujah diktatif yang sah mesti jatuh pada bentuk 1, 2 atau 3. Jatuh pada salah satu. So, kalau kita perhatikan tadi, semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Okay, dari gandaan 5 itu, kita ambil nombor 35. Jadi, 35 ialah gandaan 5. Lepas tu, 35 ialah gandaan 10. Jadi, tadi kita diberi bentuk 1. Betul tak? So, kita dapat bentuk 1. Jadi, kita kata dia adalah sah. Okey. Kedua, nak tentukan dia munasabah ke tidak. Jadi, satu hujah diktatif akan munasabah jika premis dia benar, kesimpulan dia juga benar. Apabila kedua-dua bahagian ini adalah benar, jadi kita kata hujah diktatif itu munasabah. So, soalan satu tu, adakah dia munasabah? Mari kita tengok premis dengan kesimpulan dia. Adakah yang palsu? So, kita perhatikan balik. Okey. Yang pertama, semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Okey, yang kedua, 35 ialah gandaan 5. 35 ialah gandaan 10. Gandaan 10. Adakah 35 muncul dalam gandaan 10? Tadi kita sudah cakap 10, 20, 30, 40, 50 dan sebagainya. So, semua berakhir dengan sifar kan? Tak ada yang berakhir dengan 5 kan? Jadi, premis 1 dengan kesimpulan untuk soalan 1 ini adalah palsu. Apabila dia palsu, jadi kita sudah tak boleh kata dia munasabah sebab dia ada bahagian yang palsu. So, ini kita kata dia tidak munasabah. Okey, sudah ingat balik kan? Okey, sekarang kita terus pergi soalan 2. Premis 1, semua segi empat sama bersudut tepat. Ya tak? Ya, empat-empat ini bersudut tepat. Okey, PQRS ialah segi empat sama. So, PQRS ialah contoh daripada segi empat sama yang disebut atas kan? Jadi, kalau dia bentuk 1, ayat untuk kesimpulan mestilah PQRS ialah bersudut tepat. So, ini kita nampak pattern dia sama soalan 1, iaitu bentuk 1. Jadi, sah hujah diktatif ini. Dan ketiga ayat di sini iaitu dua premis dengan kesimpulan juga benar kan? Jadi, kita kata hujah diktatif ini adalah munasabah sebab semua premis dan kesimpulan dia adalah benar. Okey, pergi soalan 3. Premis 1. Jika punca kuasa 2 bagi X ialah kurang 3, maka X kurang daripada 9. Okey, premis 2. Punca kuasa 2, 4. Punca kuasa 2, 4 ialah berapa? Ialah 2. 2 lebih kecil daripada 3. Betul. Okey, kesimpulan 4 kurang daripada 9. Juga benar kan? Dan kita perhatikan bentuk dia. Okey, kita nampak jika P maka Q. Ini P adalah benar. Sebab anak panah dia masih dikekalkan. So, P adalah benar.
maka Q adalah benar. Ini bentuk keberapa? Ini bentuk kedua. Jadi sah juga hujah detektif ini. Lepas tu ketiga-tiga ini benar kan? Sebab punca kuasa 2 bagi 4 ialah 2. 2 kurang daripada 3. Betul tak? Betul. Dan 4 kurang daripada 9. Betul tak? Betul. Okey. Jadi jika P maka Q ini juga benar. Jadi ini juga munasabah. Okey, mari kita tengok soalan 4. Jika K tolak 5 kurang daripada 9, maka K lebih besar daripada 9. Okey, satu ialah kurang daripada, satu lebih besar daripada 9. Okey, 10 tolak 5 kurang daripada 9. So, kita dapati ini jika P maka Q. Sekarang 10 tolak 5, so dari bahagian depan. So, P adalah benar. Jadi, ikut bentuk 2 kan? 10 mesti lebih besar daripada 9. So, ini bentuk 2, sah hujah detektif ini. Dan kita dapati, okay, K diberi adalah 10. 10 tolak 5 ialah 1. 1 kurang 9. Betul. Tapi, adakah 1 lebih besar daripada 9? Ini palsu kan? So, apabila cikgu nampak ada bahagian palsu, terus cikgu boleh kata dia adalah tidak munasabah. Okay. Lepas tu soalan 5. Jika X ialah faktor bagi 6, maka 6 boleh dibahagi tepat dengan X. Ini jika P maka Q. 6 boleh dibahagi tepat dengan 3. Ini dia tak cakap dia palsu kan? So kalau dia ialah bentuk 2, dia kena menyatakan depan ini dulu, baru belakang. Tapi kalau dia bentuk 3, dia kena nyatakan yang belakang itu palsu, baru yang depan ini benar. Jadi tertib dia sudah salah kan? Jadi ini cikgu kata dia bukan bentuk 1, dia juga bukan bentuk 2, dia juga bukan bentuk 3. Jadi dia tidak sah hujah ini. Dan kalau cikgu baca premis 1 dia, pernyataan ini adalah pernyataan benar. Bagi yang premis 2, juga pernyataan benar sebab 6 memang boleh dibahagi tepat dengan 3. 3 ialah faktor bagi 6, memang betul juga. So, ini kita kata munasabah bagi hujah detektif ini. Tapi dia tidak sah sebab dia tak ikut bentuk 1, 2 atau 3. Okey, 6. Premis 1. Jika L1 serari dengan L2, so garis 1 serari dengan garis 2, maka kecurunan garis 1 adalah sama dengan kecurunan garis 2. Sebab kita sudah belajar, kalau garis lurus itu serari, maka kecurunan mereka adalah sama. Okey, premis 2, kecurunan 1 tidak sama dengan kecurunan 2. So, situasi sekarang, kita diberitahu kecurunan yang diberikan adalah tidak sama. Jadi, apa kesimpulan boleh kita buat? Kita buat, jika kecurunan tak sama, maka mereka adalah tidak serari. Okey, so ini jatuh pada bentuk 3 kan? Okey, sebab dia beri jika P maka Q. Q adalah tidak benar, palsu. Lepas tu kesimpulan, bukan P adalah benar. So ini bentuk 3. Okey. Apabila dia jatuh pada bentuk 1, 2 atau 3, salah satu, jadi sah hujah detektif itu. Lepas tu kita tentukan kebenaran dia. Jadi nilai kebenaran menunjukkan hujah detektif ini adalah munasabah. Okey, pergi ke soalan 7. Premis 1, semua rumpus mempunyai berpenjuru yang berserenjang. Premis 2, PQRS. Okey, ini semua. So, kita tengok dia bentuk 1 ke tidak. PQRS, contoh dari rumpus, mempunyai berpenjuru yang berserenjang. PQRS ialah rumpus. Okey, so ini kita lihat dia bentuk berapa? Dia bentuk 1 tak? Kalau bentuk 1, kita kena nyatakan PQRS ialah rumpus dulu kan? Okey, baru kita kata
PQRS itu menyanyi ciri yang disebut untuk rhombus itu kan. Jadi ini bukan bentuk 1 dan bukan bentuk 2. Sebab bentuk 2 dengan bentuk 3 dia mesti bermula dengan jika. Lepas tu maka. Jadi ini bukan tiga-tiga bentuk yang kita boleh sahkan hujah diktatif ini. So dia adalah tidak sah hujah diktatif ini. Okey, untuk yang munasabah ke tidak, kita tengok semua rhombus mempunyai perpenjuru yang berserenjang. Betul. PQRS mempunyai perpenjuru yang berserenjang. Munasabah. Okey. PQRS dan rhombus. Ini tidak pernah sebab lelayang pun mungkin ialah PQRS. Okey, sebab lelayang juga mempunyai perpenjuru yang berserenjang. So ini tidak munasabah. So kita kata dia tidak munasabah. Okey, cikgu sudah bincang 7 soalan. Okey, cikgu harap murid-murid lepas tengok adalah lebih faham dan sudah boleh menjawab soalan yang berkaitan dengan sah ke tidak dan juga munasabah ke tidak bagi hujah diktatif yang diberikan. Okey, jadi cikgu berhenti dekat sini. Okey, anda boleh cari buku atau buku kerja atau buku lain untuk cuba soalan lain lagi. Okey, jadi terima kasih. Kita jumpa lagi.